Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrahli sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dikasihi, kini tibalah pada syarat yang terakhir. Kita dah bincangkan tentang bagaimana semua kerja buat kita, amalan kita jadi ibadah dengan menepati 6 syarat. Kita dah perincikan niat, kita dah perincikan perkara yang kita buat tu mesti syah di segi syariat, patuh syariat. Yang ketiga, dia mestilah pelaksanaannya yang baik. Kemudian yang keempat, dibuat dengan yang terbaik. Jadi sekarang kemudian kita dah pergi, jangan tinggalkan ibadah yang asas pada segmen yang terkini sebelum ini, dan sekarang ni sampailah kepada syarat yang keenam, iaitu natijah yang baik ataupun kesan yang baik. Subhanallah, natijah yang baik ini adalah di akhir, iaitu selepas kita melakukan. Begitu indah Islam, sebelum kita melakukan, semasa kita melakukan sesuatu, sehinggalah selepas kita melakukan sesuatu. Semua itu dinilai oleh Allah. Boleh jadi ibadah. Maksudnya begini, alangkah malangnya kalau seorang itu sebelum dia dah sangat berhati-hati, kemudian semasa melakukannya pun dia berhati-hati dengan menepati syarat-syarat, tetapi bila dah selesai, syarat yang akhir ini tidak dilaksanakan, maka semuanya terbatal. Syarat 1, 2, 3, 4, 5 habis semua. Jadi ini pentingnya kita bincang syarat yang akhir ataupun syarat yang keenam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam pekerjaan kita, perniagaan ke apa, kalau berjaya, kita ucapkan syukur kepada Allah. Itu natijah dia. Yang pertama, kalau berjaya kita syukur. Kalau gagal, kita hendaklah bersabar. Kita tidak boleh sebaliknya. Kalau kita berjaya, kita lupa diri, kita kufur. Kalau kita gagal, kita jadi putus asa, kita kecewa, dan akhirnya kita subhanallah menjadi orang yang tertekan, dirundung malang, rasa Tuhan tak sayang dan sebagainya. Jadi inilah, sebab itu kita kena belajar daripada dua ikon yang pertama, yang ikon yang positif, ikon yang kedua, ikon yang negatif. Okey, ikon yang positif ini ikon yang baik, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, kalau kita lihat, dia seorang nabi, seorang rasul dan seorang raja. Memerintah bukan saja alam manusia tapi alam jin. Subhanallah, hebat. Nabi Sulaiman ketika dipuji atas kekayaannya, kebesaran kerajaannya, apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Semua ini ialah hasil daripada kurniaan Tuhanku. Sebab tu kalimah syukur, apa dia? Kalimah syukur, Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Ini yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Aku ni tak ada apa-apa, semua ni kurniaan Allah saja. Ini yang dia kata, la haula wala quwata illa. Masya Allah, semuanya dengan izin Allah, semuanya dengan kekuatan Allah. Aku tidak ada apa-apa. Dia gini. Ini penting, supaya kita tidak alpa, kita tidak lupa diri apabila kita mendapat kekayaan. Saya dah kata dulu, semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Kadang-kadang orang ketika miskin, dia nampak macam baik tau. Tapi bila dia kaya, bila dia dah ternama ataupun dia pangkat dia tinggi, waktu itulah angin menggoyang ataupun ujian tu kuat hingga menyebabkan dia gagal. Tetapi tidak bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberitakan Nabi Sulaiman ini dia boleh berkenderaan macam angin, naik di atas, tapi hatinya subhanallah sangat tawaduk sebab bumi. Sebab tu walaupun dia melangit tinggi, tapi hatinya tetap membumi. Ini yang kita hendak. Jadi kita harap jadi orang yang menjadi jutawan di kalangan orang Islam, macam inilah hati mereka. Jutawan fakir, jutawan tapi fakir, iaitu rasa fakir ni rasa miskin dengan Allah. Rasa tak ada apa-apa, ni semua kekayaan ni milik Allah belaka. Kita hanya sebagai pemegang amanah saja. Ini
Ya, ini bezanya. Jutawan yang lupa diri, dia merasakan dia memiliki. Ya, tetapi jutawan yang ingat kepada Allah, dia rasa tidak memiliki apa-apa, yang memiliki hanya Allah semata-mata. Itu ikon yang pertama, ya. Ikon yang kedua, ikon yang buruk itu Qarun. Ya, Qarun ini mulanya sengkit lah orang kata ni. Mulanya ni tak ada apa-apa lah, miskin teruk lah. Kemudian dia minta doa. Dia pun ada kait mengait dengan Nabi Musa AS. Ya, dia minta doa dan Nabi Musa doakan, dia jadi orang kaya. Bila jadi orang kaya, subhanallah, sombong, ya, harta kekayaannya banyak begitu, ya. Nak keluar, nak bantu orang miskin pun payah sangat, ya. Waktu itu ketika orang puji Qarun kerana hartanya yang banyak, kunci-kunci khazanah, kilang-kilang dia, mahligai dia, ya, yang begitu banyak itu, apa Qarun kata? Ini semua kerana kepandaian aku. Ini semua kerana kepandaian aku. Si delik lah, ataupun tengok lah aku yang semua ni. Ini yang kita nampak selalu. Kadang-kadang kalau orang tak ada ilmu, dia bercakap begitu. Semua ni kekayaan ni semua hasil usaha saya, semua saya semua. Ya? Ya, sebab itu kadang-kadang saya ingatkan juga di dalam kuliah-kuliah saya, kadang-kadang orang bertanya, kadang orang tu umur dia 80 tahun. Saya tengok umur dia 80 tahun, subhanallah, tak pakai spek, gigi masih kuat lagi, ya, semayang dah boleh datang. Ya, saya pun tanya apa rahsia Pak Cik ataupun apa rahsia abang sampai 80 tahun macam kuat macam ni. Apa dia kata? Ya, ini semua kurniaan Allah, Ustaz. Allah bagi. Dia kata dapat saya datang masjid. Itu baguslah. Itu yang jawapan yang kita nak. Kemudian kita tanyalah apa betul-betul, takkan tak boleh kongsi sikit. Ada sikit. Barulah tanya, saya ni tak minum air batu, saya tak buat ini, saya ni jaga pantang macam. Itu boleh lah. Ini bila tanya, sihat nampak okey macam ni, pakcik ni macam ni. Itulah saya jogging. Saya jogging tak tinggal macam tu. Jadi itu menunjukkan bahawa kita tak serahkan semula kepada Allah. Jadi jangan kita berpegang kepada Qarunism, ya, Qarunism, sebut pun susah. Itulah, ya, fikiran kita, cara kita berfikir macam Qarun, tetapi sebaliknya kita nak jadi macam Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebab itu, ya, kita perlu menjadi orang yang bersyukur, ya. Kita perlu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur bukan saja pada lidah, ya, ucapan alhamdulillah, tetapi syukur ni pada hati, dan syukur ini, ya, pada perbuatan. Dan insya-Allah saya janji, ya, di sini, ya, peganglah janji, insya-Allah, mudah-mudahan Allah izinkan saya akan bercakap tentang syukur nanti, dalam segmen yang khusus, iaitu, ya, apa yang dikatakan syukur, kenapa kita perlu bersyukur, ya, bagaimana cara kita bersyukur, dan apa jalan keluar untuk kita menteladani orang yang bersyukur. Ya, ini penting. Saya akan bincangkan tentang syukur nanti, insya-Allah, ya. Baik. Kalau kita gagal, kita tidak putus asa. Kita tidak pada putus asa. Sebab itu kadang-kadang, ya, dalam peribahasa Melayu, kadang-kadang, ya, ada perkara-perkara yang peribahasa-peribahasa itu dia akan mendidik. Contohnya, ya, rezeki secupak takkan jadi segantang. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Contoh, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tak tahu dalam konteks ni, kita kata inilah orang Melayu lemah, ya. Dia harap rezeki yang secupak, dia tak untung segantang itu. Tidak, yang ini setelah kita berusaha, bukan sebelum kita berusaha, ya. Sebelum kita berusaha, awal-awal lagi rezeki secupak, tak biar itu salah. Tetapi setelah kita dah usaha maksimum, cuba juga usaha, tapi dapat banyak tu juga, waktu tu kita pujuk hati kita, rezeki secupak takkan jadi segantang. Ini penting kita meletakkan, ya, satu-satu prinsip tu pada tempat yang betul. Contoh, ya, angan-angan mak jenin. Salahnya angan-angan mak jenin ni masa dia panjat pokok, dia angan-angan atas pokok itu jatuh. Tapi kalau mak jenin berangan-angan sewaktu mula nak memanjat pokok, di bawah pokok tu dia dah pasang angan-angan dah, cita-cita dah waktu tu, dan dia berusaha untuk dia seorang yang bagus, dia ada vision yang hebat. Betul. Tetapi salah letak, dia berangan-angan masa di atas pokok tu dan dia jatuh. Jadi kita mesti melihat suatu peribahasa ataupun apa saja keadaan, mesti kita lihat dalam konteks yang tertentu. Jangan tengok teksnya, tengok dalam konteks. Jadi subhanallah, ya,
Walaupun orang yang dah berusaha ni, ya, saya kata dia dalam keadaan yang tidak mencapai target dia. Sales dia tak dapat capai, gaji dia tak dapat capai, pangkat dia tak dapat capai. Dia dah berusaha dah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tapi tak dapat capai. Oh, dia kata apa? Yang pertama, kegagalan adalah yuran kepada kejayaan. Dia pujuk hati tu. Kegagalan adalah yuran kepada kejayaan. Ini bayar yuran, belum habis lagi. Kemudian bila dia gagal lagi curut, gagal lagi sekali lagi, apa dia kata? Ya, ini adalah peluang. Kegagalan adalah peluang untuk memulakan sesuatu dengan lebih bijaksana. Contoh, ya. Dia sentiasa positif. Dia sentiasa bergerak ke arah itu. Sebab dia tahu walaupun dia telah gagal dalam ukuran dunia, misal kata dalam sales dia sebagainya, tetapi dalam perniagaan dia tak tipu. Dalam perniagaan dia dah buat secara optimum, tetap dapat pahala. Tepat untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kata syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, syarat 5, berjaya syukur, gagal sabar. Kalau gagal sabar, dapat pahala, hakikatnya kejayaan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh tak boleh putus asa kerana apa saja yang kita buat tu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kita lihat mesti subhanallah keuntungan kita tu dah dapat dah hasil dia. Macam mana kita nak gunakan keuntungan ni? Gaji kita di akhir bulan dah dapat dah. Waktu itu jangan batalkan semuanya dengan perbelanjaan yang tidak tepat. Contoh, kalau kita dapat keuntungan, pertama kita bagi kepada keluarga kita, kemudian kepada ibu bapa kita, kemudian bayar hutang, kemudian akrabin, kemudian anak yatim, kemudian buat wakaf, kemudian keluar zakat. Subhanallah, alhamdulillah. Itu yang natijah yang baik. Natijah yang tak baik macam mana? Dapat untung. Wah, pergi berjudi, pergi kelab malam, berpelesiran, berfoya-foya dengan wanita dan sebagainya. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dah betul dah. Nombor 6 habis. Subhanallah. Jadi inilah yang kita katakan, bagaimana kita nak dapat supaya subhanallah rezeki yang kita dapat di hujung itu dapat kita lakukan ke arah kebaikan. Saya teringat kata-kata daripada seorang ulama, dia kata tanda satu rezeki itu barakah, tanda rezeki itu didapat dengan cara yang baik ialah mudah dibelanjakan ke arah kebaikan. Sekali lagi saya ulang, tanda satu rezeki itu kita dapat dengan cara yang baik ialah dia mudah dibelanjakan ke arah yang baik, dia mudah digunakan ke arah yang baik. Kerana kalau rezeki itu didapat secara tak baik, dia sukar untuk dibawa kepada kebaikan. Contoh, dapat duit ni, alhamdulillah mudah saja kita tolong orang, bina masjid, contoh, wakaf, bantu orang yang memerlukan. Itu tanda rezeki kita, cara dia dapat tu baik. Tapi kalau cara tak baik, dapat duit, untuk ke masjid susah. Untuk maksiat, pelesiran juta-juta keluar, ribu-ribu boleh keluar. Itu menunjukkan cara itu tidak baik. Dalam konteks ini saya teringat cerita yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fiqh Aulawiyat, sebuah kitab tentang fikih keutamaan, prioriti amal. Dia menceritakan seorang ulama bernama Bishr Al-Khafi. Dia didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu kepada Bishr Al-Khafi. Dia kata, aku ada 2,000 dirham dan aku nak mengerjakan haji kali kedua dengan duit ini, 2,000 dirham ni. Aku nak nak buat haji kali kedua. Apa pandanganmu? Jadi Bishr menjawab dengan pertanyaan, apakah yang kau harapkan untuk pergi haji kali kedua? Apakah kau mengharapkan untuk bertemu kerinduanmu melihat Kaabah begini, gini? Ditanyalah begitu. Ataupun kerinduanmu untuk mendapat keredaan Allah. Dia kata, apakah kerinduanmu kamu begitu nak dapat keredaan Allah, ataupun kamu saja-saja nak lihat pemandangan, rindu? Kan kita tengok kalau siapa yang pergi Mekah, Madinah, tahulah ada rasa rindu tu. Jadi lelaki ni jawab, kerana aku rindu lah. Kerana aku nak dapat keredaan Allah lah, dia kata. Kerana aku nak dapat keredaan Allah. Okey, kata Bishr. Kalau kamu betul-betul nak dapat keredaan Allah, suka tak kalau aku bagi tahu satu cara yang kamu tak payah pergi Mekah, kamu tak payah buat haji?
Ingat ni, haji kali kedua ni tau, bukan haji pertama. Kamu bagi makanan kepada orang yang tak ada punya makanan, kamu bagi pakaian orang yang tidak ada pakaian, yang kemiskinan, fakir, miskin, kamu bagi tu. Kamu bagi yang 2,000 dirham tu. Dengan itu kamu dapat keridhaan Allah. Tak payah buat susah-susah pergi haji. Kamu dapat keridhaan Allah, malah lebih tinggi lagi nilainya. Lelaki tadi terdiam. Kemudian dia kata kepada Bishr, artinya waktu tu dia kata begini, hati aku kuat juga nak pergi haji. Dia kata hatiku kuat juga. Dan dengan nasihat dia ulama, dia yang minta nasihat. Sebab tu kena hati-hati when you ask, listen. When you ask, listen. Apabila kita bertanya, ambil, orang bagi jawapan. Kadang-kadang kita minta nasihat, orang bagi nasihat, tak dengar. Macam lelaki nanti dia minta nasihat. Bishr kata, itulah. Dia kata hatiku kuat juga untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Dia kata begitu. Apa? Yang ini jawapan Bishr ni, ulama ini yang akhir ni, ini jadi panduan kita. Dia kata begitulah, kalau uang itu dapat daripada sumber yang tidak berapa betul, yang tidak berapa tepat, dia susah nak dibawa kepada yang lebih tepat. Boleh faham? Maksudnya kalau dia dapat duit yang 2,000 dirham tu dengan cara yang betul, dengan cara yang bersih, dia akan mudah dibelanjakan ke arah yang tepat, ke arah yang lebih priority. Tetapi kalau diambil tu ada sumber-sumber, subahat sikit, sini sikit, jadi dia payah nak pergi. Jadi satu muhasabah untuk diri kita. Apakah kita tengok sekarang duit kita ni, kalau RM1 orang kata jadi duit besar, RM1 jadi duit besar di masjid, tapi RM50 jadi duit kecil di supermarket. Itu menunjukkan ada sesuatu yang salah pada rezeki kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mencontohi ahli-ahli perniagaan dalam Islam. Kalau tengok Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka ni menginfak ke jalan Allah. Jangan sebut perkara-perkara yang wajib lah, macam zakat ni, waqafnya hebat, fisabilillah, subhanallah. Ada diceritakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah menginfakkan harta 3 juta untuk dalam satu peperangan, subhanallah. 100 ekor kuda, 500 ekor unta, subhanallah. Bagi gitu saja. Tetapi Allah memberi lebih daripada apa yang diberikan, sebab Allah tahu hati dia memang begitu, dia menjadi saluran untuk memberi. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ganti nama kami apabila memberi rezeki, kami yang memberi rezeki. Kami artinya Allah melibatkan hamba-hamba yang baik untuk menyalurkan rezekinya kepada hambanya yang lain. Jadi Sayyidina Abdul Rahman dia tahu, dia jadi bank kepada masyarakat Islam. Abdul Rahman bin Auf dia tahu, dia jadi saluran, wadah Allah untuk menyalurkan kepada orang miskin, orang yang apa-apa, orang yang lara dan orang yang memerlukan. Subhanallah, mereka rasa tidak memiliki, mereka rasa yang memiliki Allah. Mereka juga dimiliki oleh Allah. Jadi mudah dalam hidup ni. Saya dah katakan dalam yang terdahulu bahawa untuk kita rasa bahagia dan tenang dalam hidup ni, jangan rasa memiliki, jangan rasa dimiliki. Jangan kita rasa kita memiliki. Kita hanya memegang amanah saja. Anak, amanah. Suami, amanah. Isteri, amanah. Jadi apabila amanah ini diambil, rasa sedih lah, tapi tak terlalu menderita kerana ini bukan milik kita. Betul. Tapi yang bila kita rasa ini semua milik kita, bila diambil, sangat menderita. Jangan rasa memiliki. Dan jangan kita rasa dimiliki. Jangan rasa dimiliki oleh harta kita. Jangan rasa dimiliki oleh suami kita, oleh isteri kita dan sebagainya. Kita hanya rasa dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita harap, supaya orang-orang kaya di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia, hentikanlah menunjuk-nunjuk, berbangga-bangga di media, social media ni. Tak ada gunanya perbuatan tu. Ingat nikmat yang paling hilang dengan cepat ialah nikmat yang ditunjuk-tunjuk untuk berbangga. Tidak. Subhanallah, mari kita ikut macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan Bilal bin Rabah. Mari kita ikut Abdul Rahman bin Auf yang mengorbankan harta untuk fisabilillah. Subhanallah.
Kadang-kadang kita rasa sedih, orang-orang kaya, orang-orang yang diberi harta, orang yang diberi rupa, subhanallah, terlibat dalam perkara-perkara yang saya kata tadi dah, arak, judi, kemudian riba, zina, dan ataupun sekurang-kurangnya menunjuk-nunjukkan kekayaan. Kita kena jaga majoriti orang yang sedang menderita sekarang akibat COVID, pandemik COVID-19 ini. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang pendapatan, subhanallah, ada yang miskin. Kita tengok baru-baru ni, tengok macam mana anak yatim yang menjaga anak yatim tu meninggal dunia dan sebagainya. Mereka terkapar-kapar sekarang. Jadi tegakah kita menunjukkan kekayaan dan kemewahan hidup kita ketika orang lain dalam keadaan suffer ataupun dalam keadaan susah. Baik, sebagai reflectionnya, marilah kita check balik pendapatan gaji kita ke arah mana, keuntungan perniagaan kita ke arah kebaikan ke arah pembaziran ke arah kejahatan ke, ataupun ke arah dosa. Ingat soal sekarang ni bukan soal bagaimana kita mendapat saja, tetapi dalam soal harta ni ditanya dua, bagaimana kita dapat dan bagaimana kita membelanjakan, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian itu akan menyebabkan kita ada kekuatan untuk menempuh hingga insya-Allah kita menjadi hamba Allah yang sebenar, kita mencapai misi kita dalam beribadah yang baik. Insya-Allah dengan itu kita akan tenang, berjaya dan juga bahagia dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di hari akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.